Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang tugasan 1 isu semasa dan cabaran masa depan GISC 1082. Terlebih dahulu, bab kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Makanya kami akan memperkenalkan diri kami. Baiklah, nama saya Muhammad Izham bin Muhammad Zahir. Nombor kad pengenalan 050-909-080037. Angka giliran saya adalah 2023-1923-10142. Saya pula ialah perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ammar bin Abdul Salim. Bernombor angka giliran 2023-1923-10135. Dan saya Syazwan Fikri bin Muhammad Fauzan. Nombor kad pengenalan saya 041206-010361 dan angka giliran saya 2023-1923-10155. Baiklah, saya akan membahaskan tentang topik yang pertama, iaitu kemelesatan ekonomi global, iaitu daripada tahun 2008 hingga ke tahun 2009. Baiklah, ini adalah antara isi kandungan yang akan saya bahaskan nanti. Kita ada pengenalan, dan yang kedua sebab berlakunya kemelesatan ekonomi Amerika Syarikat. Yang ketiga, kesan kemelesatan ekonomi global kepada Malaysia. Yang keempat, usaha menangani kemelesatan ekonomi global oleh Malaysia. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Baiklah, untuk pengenalan, menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka 2017, kemelesatan didefinisikan sebagai kemunduran dan keadaan yang memberikan mudarat. Ekonomi pula didefinisikan sebagai ilmu dan aktiviti yang berkaitan dengan pengeluaran, pembahagian dan perkhidmatan di dalam sesebuah negara. Justru itu, kemelesatan ekonomi pula didefinisikan sebagai penurunan aktiviti-aktiviti ekonomi di dalam negara dan seluruh dunia disebabkan hal tertentu. Baiklah, menurut Abu Hassan Syari et al. 2012 pula, krisis ekonomi global pada tahun 2008 membawa kepada kejatuhan teruk kepada pasaran saham dan mata wang yang membawa kelembapan pada ekonomi Asia di negara dan pasaran baharu. Para ekonomi dunia turut menyatakan bahawa krisis tersebut sebagai the mother of all crisis. Krisis ini juga diawali dengan gadai janji, iaitu subprime mortgage, iaitu sejenis pinjaman perumahan yang diberikan kepada individu yang mempunyai sejarah kredit yang miskin, tidak lengkap atau tidak wujud. Jadinya krisis ini pada ketika itu merupakan krisis yang paling teruk pada ketika itu, yang menyebabkan berlakunya kemelesatan ekonomi. Baiklah, ini adalah antara sebab berlakunya kemelesatan ekonomi Amerika Syarikat. Yang pertama, lambakan hutang tidak berbayar banyak berlaku. Banyak rumah terpaksa dilelong kerana pembeli tidak mampu untuk membayarnya. Jadinya pada ketika itu banyak kes-kes lambakan hutang tentang rumah yang tidak mampu dibayar oleh pembeli. Yang kedua, krisis harga makanan dunia menyumbang juga kepada krisis ini. Bahan makanan utama dunia diperdagangkan di bursa saham untuk mendapatkan untung yang lebih besar. Pemanasan global juga memberi kesan pada rantaian makanan. Contohnya seperti kemarau. Kemarau juga dapat memberi kesan kepada tanaman padi dan seterusnya menjejaskan pengeluaran makanan. Yang ketiga pula, berlakunya penurunan dalam institusi hartanah. Yang faktor keempat, yang sebab berlakunya keempat adalah liberalisasi ekonomi terjejas, iaitu ekonomi sesebuah negara sepatutnya tidak terlalu tertutup. Yang kelima, kecairan mata wang yang ketat. Banyak bank mula takut untuk memberi pinjaman mudah untuk membeli hartanah. Dan yang terakhir, yang keenam, negara yang miskin dan bergantung pada dana Amerika terjejas teruk. Jadinya ini juga memberi kesan kepada kemelesatan ekonomi oleh kepada Amerika Syarikat. Maafkan saya. Baiklah, seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya, iaitu Syazwan. Dipersilakan. Baiklah, seterusnya kita akan teruskan sesi pembentangan dengan
topik berikutnya iaitu kesan kemelesetan ekonomi global kepada Malaysia. Seperti yang tertera di depan, kesan yang pertama ialah pelabur tidak mahu melabur di Malaysia. Para pelabur sememangnya tidak akan mengambil risiko yang besar untuk melabur ketika ekonomi bukan dalam keadaan yang stabil. Sebaliknya, pelabur hanya memikirkan pulangan yang berganda. Pada situasi ini, pelabur lebih memilih untuk tunggu dan lihat perkembangan ekonomi yang terjadi di negara kita. Perkara ini telah menyebabkan FDI iaitu pelaburan langsung asing yang diterima Malaysia menjadi sedikit. Pelaburan asing di Malaysia menjunam sebanyak 50% dan hanya sejumlah 26 bilion ringgit sahaja FDI yang dapat diperoleh Malaysia pada tahun 2009 dan ini mengalami penurunan yang mendadak berbanding pada tahun 2008 iaitu sebanyak 51 bilion ringgit. Kesan kemelesetan ekonomi global kepada Malaysia yang kedua ialah perdagangan menjadi merosot. Perdagangan antarabangsa merosot dan jumlah ekspor keluar negara jatuh. Pesanan keluar negara menjadi semakin kurang dan menyebabkan industri perkilangan seperti tekstil dan juga elektronik terjejas dengan sangat teruk. Ekonomi Malaysia pada ketika ini mengalami kemuncupan sebanyak 1.7% dan akaun imbangan pembayaran negara di dunia kebanyakannya mencatat angka defisit termasuklah negara Malaysia. Seterusnya, kesan kemelesetan ekonomi global terhadap negara Malaysia yang ketiga ialah sektor pelancongan negara mengalami penjejasan. Di sini kita akan menjelaskan dengan lebih mendalam tentang sektor pelancongan negara. Kadar pelancong yang datang ke Malaysia pada tahun tersebut berkurang akibat kemelesetan ekonomi yang berlaku. Penurunan kadar pelancong ke dalam negara menyebabkan sektor pelancongan terjejas. Industri yang berkaitan seperti perhotelan antara yang turut terjejas akibat daripada kemelesetan ekonomi ini. Industri-industri juga menjadi mangsa apabila tiada perdagangan yang berlaku. Hal ini menyebabkan kemasukan wang di dalam negara turut berkurang kerana sektor pelancongan merupakan salah satu daripada sumber pendapatan negara. Maksudnya di sini apabila sektor pelancongan mengalami kerugian ataupun kita dapat lihat pelancongan ini tidak dapat menambahkan apa orang kata pendapatan kepada negara, maka negara mengalami kemelesetan ekonomi dan ekonomi Malaysia menjadi tidak stabil sebab pelancongan bukan salah satu daripada hasil negara yang juga besar. Kesan yang keempat kepada Malaysia ialah kejatuhan bursa saham Malaysia. Pada tahun tersebut di mana Malaysia mengalami krisis ekonomi akibat daripada kemelesetan ekonomi global, bursa saham Malaysia turut terkesan apabila mengalami kejatuhan yang amat ketara. Bursa Malaysia yang juga merupakan antara bursa terbesar di ASEAN mengalami kejatuhan yang ketara iaitu hanya pada paras 800 mata sahaja. Hal ini disebabkan oleh krisis kewangan yang berlaku pada ketika itu. Maka timbulnya kontroversi dan kerisauan dalam kalangan pelabur akibat penurunan yang mendadak ini. Hal ini menyebabkan para pelabur yang ingin melabur ke Malaysia menjadi takut ataupun mereka yang sudah melabur risau tentang kejatuhan yang semakin lama semakin turun dan penurunan yang sangat-sangat mendadak. Kesan kemelesetan ekonomi global kepada Malaysia yang kelima ialah kejatuhan mata wang negara. Sejak berlakunya kemelesetan ekonomi pada tahun 2008 dan 2009, nilai mata wang ringgit Malaysia mengalami penurunan. Ringgit mengalami penurunan nilai yang mendadak berbanding AS dollar pada tahun 2008 ikut kemelesetan
ekonomi global yang berlaku. Selain daripada ketidakstabilan ekonomi yang berlaku pada ketika itu, faktor kejatuhan ekonomi juga menyebabkan nilai mata wang ringgit mengalami kejatuhan. Mata wang ringgit sehingga ke hari ini menjadi antara mata wang yang berada di paras paling lemah sejak 2007 dan kedua terhamba di Asia Tenggara pada tahun 2008. Hal ini semua berlaku akibat kesan kemelesetan ekonomi global yang berlaku pada tahun 2008 hingga 2009 dan akibatnya sehingga ke hari ini. Kesan terakhir kepada kemelesetan ekonomi global di Malaysia ialah sektor hartanah merudum. Akibat daripada kemelesetan ekonomi yang berlaku, sektor hartanah juga merudum. Dan hal ini sememangnya membimbangkan pengusaha serta pemaju pada ketika itu akibat kurangnya pembelian hartanah kesan daripada kemelesetan ekonomi yang berlaku. Tidak terkecuali juga para pelabur yang risau dengan kejatuhan sektor hartanah pada zaman kemelesetan ekonomi tersebut kerana sektor hartanah juga memberikan sumbangan kepada para pelabur akibat penurunan yang berlaku pada ketika itu. Seterusnya saya akan serahkan bab seterusnya kepada rakan pembentangan saya. Terima kasih kepada saudara Syazwan. Seterusnya, saya akan bergerak kepada usaha menangani kemelesetan global oleh Malaysia. Baiklah, saya akan memperincikan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Malaysia untuk mengatasi masalah kemelesetan global ini kepada 4 perkara. Iaitu perkara yang pertama, Malaysia telah pun melaksanakan perancangan ataupun program membeli barangan tempatan. Kerajaan telah mengambil inisiatif dengan menggalakkan rakyat membeli barangan tempatan yang dihasilkan oleh peniaga tempatan. Tambahan pula, sokongan pihak kerajaan kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS melalui pembiayaan untuk sektor PKS yang telah pun menyumbang kepada 99% daripada jumlah perniagaan pertubuhan di Malaysia yang disokong terutamanya oleh sistem perbankan domestik. Muhammad Ibrahim 2010 menyatakan bahawa kata Muhammad Ibrahim 2010, maafkan saya, kemunculan PKS ini telah merancangkan lagi kempen beli barangan buatan Malaysia ABBM. Baiklah, apa yang kita dapat lihat di sini, kerajaan telah pun memberi sokongan apabila memudahkan perusahaan kecil dan sederhana untuk memudahkan mereka meluluskan pinjaman-pinjaman yang hendak mereka lakukan. Untuk apa? Untuk memudahkan mereka mempunyai modal permulaan untuk memulakan perniagaan. Hal ini secara tidak langsung dapat membantu mereka memudahkan perniagaan mereka. Baiklah, kita bergerak pula kepada perkara yang kedua. Baiklah, perkara yang kedua pula ialah menangani kesukaran pinjaman wang. Program penyelesaian hutang kecil projek ini telah bermula pada tahun 2003 untuk memudahkan perniagaan kecil bagi menyusun semula dan menyelesaikan pinjaman mereka, kata Rosli Kaya et al. 2023. Pada tahun 2009, Bank Negara Malaysia atau BNM telah memperluas inisiatif itu bagi memasukkan penyelesaian hutang mereka yang sukar. Komitmen Jawatankuasa Penyusunan Hutang Korporat CJRC jelas apabila krisis kewangan Asia penstrukturan semula telah dimulakan untuk mengatasi kegagalan syarikat. Hal ini secara tidak langsung dapat membantu syarikat untuk bertahan dalam menghadapi cabaran ekonomi global. Di sini kita dapat melihat apabila program penyelesaian hutang kecil projek ini membantu syarikat-syarikat yang sedang tenat apabila dirodak atau dilanda masalah ekonomi global, apabila Bank Negara Malaysia atau BNM memberi ataupun memperluaskan inisiatif
bagi membantu mereka menyelesaikan hutang mereka. Jadi di sini dapat membantu hutang-hutang yang membantu syarikat-syarikat yang pemula khususnya untuk menyelesaikan masalah mereka dan memulakan jalan perniagaan mereka yang baru pada masa hadapan. Kemudian kita bergerak pula kepada ciri yang ketiga, iaitu pelaksanaan pakej rangsangan. Prema Chandra Atukorala 2010 menyatakan bahawa kerajaan Malaysia telah melaksanakan 2 pakej rangsangan. Pakej pertama telah diperkenalkan pada 4 November 2008 yang telah melibatkan wang tunai melalui suntikan berjumlah 7 bilion. Rangsangan kedua pula melibatkan sebanyak RM60 bilion yang diumumkan pada Februari 2009. Pakej rangsangan ini ditujukan terutamanya untuk membangunkan sektor luar bandar dan pertanian, menambah baik sistem pengangkutan, meningkatkan kemudahan awam dan menaik taraf industri infrastruktur serta penjagaan kesihatan, pendidikan dan perumahan. Kesemua fokus-fokus ini amat penting untuk memastikan kesejahteraan dan keselesaan hidup rakyat itu terjamin. Pertama, kita lihat bagaimana kerajaan membangunkan sektor luar bandar dan pertanian. Apabila kerajaan membangunkan sektor luar bandar dan pertanian, maka kehidupan dan kelestarian hidup masyarakat di luar bandar akan bertambah baik. Maka mereka dapat untuk melaksanakan pekerjaan mereka dengan baik. Yang kedua, menambah baik sistem pengangkutan. Kita sedia maklum bahawa pengangkutan merupakan medium yang sangat penting untuk seseorang sampai daripada titik A kepada titik B. Apabila sistem pengangkutan itu berlangsung dengan efisien, maka kehidupan rakyat akan bertambah lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan kemudahan awam dan menaik taraf industri infrastruktur. Dan yang keempat, penjagaan kesihatan, pendidikan dan perumahan. Kita sedar bahawa kesihatan, pendidikan dan perumahan juga perkara yang penting yang perlu diambil cakna oleh masyarakat. Baiklah, kita bergerak pula kepada perkara yang terakhir, iaitu pendidikan. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah melaksanakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 yang berteraskan kepada 5 aspirasi utama, iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan dalam pendidikan. Di dalam PPPM ataupun Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang telah menjadi tunjang kepada hala tuju pembangunan masa hadapan pendidikan negara, telah terdapat 11 bidang keutamaan yang telah diberi fokus oleh pihak kerajaan, iaitu yang pertama, menyediakan kesamarataan akses pendidikan. Kita dapat lihat pada hari ini kesamarataan akses pendidikan itu kita dapat lihat apabila kerajaan cuba untuk memberikan peluang pendidikan kepada semua rakyat, baik di bandar maupun di luar bandar. Tambahan pula, pada zaman yang moden ini kita mempunyai jaringan internet, maka tidak menjadi isu sama ada seseorang yang berada di kampung itu tidak mendapatkan akses pendidikan. Yang kedua, memastikan setiap murid profesion dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Perkara ini selaras dengan hasrat jitu kerajaan, iaitu MBM MBI, iaitu memperkukuhkan bahasa Melayu dan mengukuhkan bahasa Inggeris. Maafkan saya, memantabatkan bahasa Melayu dan mengukuhkan bahasa Inggeris. Yang ketiga, melahirkan masyarakat yang menghayati nilai. Yang keempat, transformasi keguruan sebagai profesion pilihan. Yang kelima, memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatkan di sekolah. Seterusnya, yang keenam, mengupayai JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus. Kemudian yang ke-8, memanfaatkan TMK, iaitu memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi atau ICT. Kemudian yang ke-8, transformasi kebolehan penyampaian pendidikan. Seterusnya, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Baiklah, kita perlu sedar dan akui bahawa kerjasama antara ibu bapa, komuniti dan sektor swasta sangat penting untuk memastikan keberjayaan pendidikan seseorang kanak-kanak. Kerana kerjasama ini akan membantu menyelesaikan masalah-masalah dan isu yang timbul dalam kalangan pihak sekolah. Baiklah, yang ke-10,
KPM bermatlamat untuk memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit yang diperuntukkan dan dana yang diperuntukkan kepada setiap murid tersebut. Dan yang terakhir sekali, KPM bermatlamat untuk meningkatkan ketelusan accountability awam. Baiklah, maka kita teruskan. Saya serahkan slide ini kepada rakan saya seterusnya. Baiklah, terima kasih kepada saudara Amar atas penerangan yang cukup teliti berkenaan topik tadi. Baiklah, kita akan teruskan dengan topik yang seterusnya, iaitu kemunculan kuasa baharu ekonomi dunia. Baiklah, definisi kuasa besar adalah kuasa besar ekonomi dunia bermaksud keupayaan sesebuah negara untuk mengendali sistem kekayaan. Baiklah, terdapat dua negara yang merupakan kuasa besar, iaitu China dan juga India. Menjelang abad ke-20, dominasi ekonomi yang dikuasai oleh kuasa barat mulai tergugat apabila munculnya kuasa baharu ekonomi dari Asia seperti China dan India, dan dipetik daripada Rosli Kayak et al. 2023. Kemunculan China dan India sebagai kuasa baharu ekonomi telah mengurangkan kebergantungan negara-negara dunia, khususnya Amerika Syarikat dan sekutunya. Baiklah, kalau kita lihat di sini, kedudukan China berdekatan dengan India. Baiklah, bagi negara China, inilah sedikit pengenalan tentang negara China. China merupakan negara ketiga terbesar di dunia yang memiliki sebanyak 9.6 juta kilometer persegi. Sistem politik China berasaskan sistem raja turun-temurun dan dikenali sebagai dinasti. Kalau kita lihat di sini, ini adalah senarai dinasti. Terdapat 6 jenis dinasti dan dimulakan dengan dinasti Xia dan berakhir dengan dinasti Qing. China terbahagi kepada dua parti politik, iaitu Kuomintang dan Komunis pada separuh pertama abad ke-20. Baiklah, ini adalah antara faktor-faktor kemunculan China sebagai kuasa baharu ekonomi. Yang pertama, sokongan pihak kerajaan. Kerajaan Republik Rakyat China, iaitu RRC, menggalakkan kegiatan pelbagai perusahaan tempatan sambil melonggarkan kawalan harga barangan serta mengundang pelabur dari luar negara. Ini akan menyebabkan kelonggaran harga tersebut menyebabkan pelabur ke luar negara semakin berminat untuk melabur ke China. Yang kedua, kepimpinan baharu yang seterusnya, kepimpinan baharu RRC yang diteroji oleh Deng Xiaoping mula memperbaharui dasar ekonomi dan beralih kepada ekonomi campuran yang berorientasikan pasaran di bawah pemerintahan satu parti. Kesannya, pungutan pertanian telah dimansuhkan dan tanah-tanah ladangnya diswastakan bagi meningkatkan lagi daya pengeluaran. Faktor yang kedua pula adalah keberhasilan sektor perindustrian. Kejayaan RRC banyak disumbangkan oleh sektor kilang berkos rendah, hasil gabungan buruh murah, prasarana bermutu teknologi dan kemahiran bertahap sederhana, serta daya pengeluaran tinggi dan dasar kerajaan yang menggalakkan. Jadi, faktor-faktor ini menggalakkan lagi keberhasilan dan pengeluaran sektor perindustrian. Faktor yang ketiga pula adalah lombong emas. Ramai pelabur luar yang berminat untuk membuat pelaburan di negara China. Pasaran di China terlalu besar dan luas, jumlah penduduknya yang ramai dan banyak tempat yang belum diteroka juga menjadi faktor utama. Orang China merupakan bangsa yang gemar berniaga. Disebabkan hal itu, ekonomi di negara China mudah meningkat. Baiklah, faktor yang keempat adalah kedudukan geografi. Tanah yang luas dan bentuk muka bumi serta iklim yang pelbagai mempengaruhi ekonomi di negara China. Dataran dan lembah sungai utama seperti Yangtze dan Huanghe menarik lagi pelabur luar untuk melabur ke negara China. Bahan mentah juga dibekalkan secara semula jadi dan berterusan. Negara China kaya dengan sumber mineral dan bahan galian yang boleh dieksport ke luar negara. Dan faktor yang terakhir adalah kedudukan demografi.
Kita juga mengetahui bahawa China mempunyai tenaga buruh yang ramai disebabkan oleh jumlah penduduknya yang ramai. Hal ini dapat menarik minat pelabur asing untuk mendirikan kilang di negara tersebut. Seramai 12.68 juta penduduk di bandar dan luar bandar China mendapat pekerjaan baru sepanjang tahun 2021 ketika Roy 2005. Jadi bilangan penduduk yang ramai juga mempengaruhi pengeluaran dan pendapatan negara China. Baiklah, untuk negara India saya akan serahkan perbincangan ini kepada rakan saya. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada saudara Izham. Baiklah, saya akan sambung kepada negara kedua, iaitu negara India. Sejak tahun 1947, India mengalami masalah kemiskinan sehingga dilabelkan sebagai negara miskin dan lemah. Namun, bermula pada tahun 1990-an, liberalisasi ekonomi yang berlaku semasa pemerintahan Perdana Menteri P.V. Narasimha Rao, ekonomi India mula bertukar wajah menjadi salah satu negara yang mempunyai kuasa besar. Kemunculan kuasa baru ekonomi di dunia. Perkembangan ekonomi di India bermula pada tahun 1991. Banyak usaha yang telah dilakukan, antaranya pembaharuan ekonomi dan pengurangan kawalan kerajaan terhadap dagangan dan pelaburan asing. India mengembangkan inovasi dalam bidang teknologi ataupun software. India dilengkapi dengan tenaga kerja sebanyak 509.3 juta. Tenaga kerja yang banyak membantu peningkatan ekonomi, dan peningkatan ekonomi India memperlihatkan kemajuan drastik yang dapat dilihat daripada sudut GDP dan daya saing. Faktor perkembangan ekonomi India. Faktor yang pertama ialah tenaga kerja. India seperti mana yang saya kata tadi memiliki 509.3 juta tenaga kerja, dan kebanyakan pendudukan di India memiliki taraf pendidikan yang rendah. Hal ini mendorong kepada pekerjaan buruh sebagai pekerjaan utama. Kesannya, penggunaan tenaga kerja tempatan dapat dimanfaatkan tanpa penlibatan warga asing yang melibatkan kos tinggi. 5 Mei 2014. Seterusnya, ketenteraan. Peperangan dapat menyebabkan kerugian pada sesebuah negara. Kerajaan tidak perlu mengeluarkan kos yang banyak untuk membaiki kerosakan yang berlaku. Kemajuan dalam bidang ketenteraan membantu kepada perkembangan ekonomi India. Sistem pertahanan India yang kukuh menjadikan kedaulatan negara India sukar untuk digugat. Oleh itu, kerajaan India dapat memberi fokus kepada pembangunan negara ke arah yang lebih baik. Yang seterusnya, sumber alam. Negara India mempunyai sumber alam yang tinggi seperti arang, biji besi, batu kapur dan juga petroleum. Sumber alam ini mendapat permintaan yang tinggi oleh negara-negara lain. Tempat sumber bahan mentah, Bihar, besi, Orissa, Benggala, arang batu, dataran tinggi Bihar, Mika, Mysore, emas dan Tambasur, bauksit. Yang keempat, peningkatan KDNK. Berlaku peningkatan keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 9.4% di dalam negara India. Jika diukur melalui kuasa beli dunia, India mempunyai KDNK kelima terbesar di dunia dengan jumlah sebanyak $2,341,000. Pendapatan per kapita India adalah pada USD 820, iaitu menduduki tangga ke-128 dunia. Faktor yang seterusnya ialah peningkatan ekspor dan India. Pada tahun 2006, nilai ekspor India dianggarkan berjumlah USD 112 million dan import pula dianggarkan sekitar USD 187.9 million. Antara komoditi ekspor utama adalah tekstil, barang kemas, perisian dan hasil kejuruteraan. Minyak mentah, jentera, baja dan kimia merupakan antara import yang utama. Baiklah, kita akan serahkan topik kebergantungan ekonomi terhadap Amerika Syarikat serta sekutunya kepada rakan pembentangan saya, iaitu Amar. Terima kasih kepada saudara Syazwan. Maka saya akan gerak pada topik yang ketiga, iaitu kebergantungan ekonomi terhadap Amerika Syarikat serta sekutunya. Kita dapat lihat di slide ini, dapat beberapa negara yang merupakan contoh kepada sekutu Amerika Syarikat.
iaitu Korea Selatan, Filipina, Australia dan Jepun. Baiklah, Amerika Syarikat. Amerika Syarikat merupakan sebuah negara besar yang terletak di Amerika Utara. Amerika Syarikat merupakan sebuah negara yang mengamalkan ekonomi campuran kapitalis. Amerika Syarikat juga merupakan pengimport barang terbesar dan pengeksport ketiga terbesar dunia. Negara Jepun dan China merupakan antara pemegang hutang negara Amerika Syarikat yang terbesar di luar negara. Baik, kebergantungan terhadap Amerika Syarikat. Malaysia merupakan negara yang banyak bergantung kepada Amerika Syarikat. Antara faktor yang mempengaruhi kebergantungan ini ialah mata wang, ekonomi dan ketenteraan. Baiklah, kebergantungan yang berterusan ini dapat menjejaskan negara Malaysia dari sudut ekonomi. Contohnya, dari sudut mata wang. Apabila nilai mata wang dolar merosot, maka ia akan memberikan kesan yang sangat teruk kepada keutuhan dan kekuatan mata wang ringgit. Yang kedua, ekonomi. Apabila ekonomi negara Amerika Syarikat terjejas, maka negara Malaysia juga akan mendapat impak yang besar kepada negara kita, dan seterusnya akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan inflasi yang amat teruk kepada negara kita. Contohnya pada hari ini kita melihat apabila harga barangan meningkat akibat inflasi, yang terjadi tercetus juga akibat daripada terjejasnya ekonomi Amerika Syarikat. Dan yang ketiga, ketenteraan. Kita sedia maklum bahawa negara kita sentiasa bergantung kepada Amerika Syarikat kerana kita kekurangan pakar yang berkemahiran dalam menghasilkan senjata-senjata ketenteraan itu sendiri. Baiklah, jadi seperti kita dari depan, inilah rujukan-rujukan yang menjadi sumber kepada penghasilan slide ini untuk kumpulan kami. Sekian, terima kasih.